Tuan Guru Ustaz, macam mana Ustaz wakaf ni Ustaz nak bagi yakin Ustaz? Sebab bila cerita sedekah ni Ustaz, dia perlukan keyakinan. Bukan semua orang mampu sedekah. Tafadhal Ustaz untuk yakinkan masyarakat kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar perkataan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah. Cuma orang faham sadaqallahul azim ni bila qari nak habis baca Quran. Bila sadaqallah itu nak habis dah kata dia. Orang kita faham macam tu. Bila dengar khutbah, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Tu nak habis khutbah dah. Ya, eloklah masuk ke dalam gitu. Ini penyakit kita. Sadaqallah tu maknanya maha suci, maha benar kata-kata Allah yang maha agung. Kalaulah kata-kata Allah itu kita tak percaya, kita ragu-ragu, di mana iman kita? Perkataan siapa lagi yang kita nak percaya kalau bukan perkataan Allah? Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orang siddiq, orang yang benar, tak pernah bohong. Kalau perkataan Nabi kita tak yakin, perkataan Nabi kita tak percaya, perkataan siapa yang lebih kita nak percaya? Berapa banyak ayat dalam Quran menceritakan tentang bisnes. Bisnes itu apa? Bisnes yang paling untung siapa? Bisnes yang takkan rugi apa? Allazina yatluna kitaballah. Orang yang terlibat dengan pembacaan Quran. Kata Allah, mereka ini adalah orang yang berbisnes yang takkan bankrupt, yang terlibat dengan Quran. Takkan bankrupt, bayangkan kehebatan orang yang baca Quran. Masalah kita sekarang jarang baca Quran, yang rajin baca WhatsApp. Siang malam, pagi petang Facebook. Muka ni naik biru lah, baca Facebook. Mata berpina. Sampai mana-mana pun dia tak cari Quran, yang dia cari wifi. Password berapa? Dia tanya kat mamak, berapa nombor password? Pergi ke hotel bawah tu, berapa nombor wifi? Jarang tuan-tuan. Quran ada Quran. Allah. Bila dia tanya Quran, bila mati. Bila lah makcik baca Quran makcik? Makcik lah baca Quran tahun 98. Lama je makcik. Masa itu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada baca lah kata dia. Nunggu meninggal baru baca. Bila nak jadi untung? Orang yang paling untung ialah orang yang baca Quran. Yatluna kitaballah, yang berdamping dengan Quran. Apa benda yang nak buat, dia cek pada Quran. Maknanya benda tu mesti betul kalau dia ikut Quran. Kahwinnya betul, bisnes dia akan betul, pekerjaan dia akan betul, percakapan dia akan betul, tindakan dia akan betul, dia punya pun akan betul sebab dia berpandukan kepada Quran. Bila berpandu pada Quran, semua betul. Untunglah dia. Dapat pahala semua. Apa pasal kau buat macam ini? Quran cakap. Apa pasal kau tak buat? Quran tak bagi buat. Maka apabila kita ngikut kepada Quran tuan-tuan, kita adalah orang yang paling untung sekali. Sebab diam dapat pahala, bercakap dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Sebab kita menjadi ahlullah, orang Quran. Cuba kita cek diri kita. Adakah kita buat sesuatu ini tuan-tuan mengikut Quran ataupun tidak? Bila kita berpakaian, adakah pakaian kita mengikut Quran? Bila kita berfikir, bertindak, adakah kita akan mengikut Quran? Adakah Quran cakap macam ini? Tidak. Habis kenapa engkau buat? Engkau adalah orang yang paling rugi. Sudahlah berdosa, tak betul pula apa yang kau buat. Subhanallah. Yang kedua, apa dia manusia yang paling untung bisnes dia? Solat. Apa Ustaz? Bunyi. Bunyi apa? Oh. Macam masjid ni ya. Baik tuan-tuan. Yang kedua, apa dia? Wa aqamus salah. Orang yang terlibat dengan solat. Subhanallah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, masjid tuan-tuan ni tak ada tulis-tulis apa ni. Bagus. Semua dalam hati. Semua. Setengah masjid dia tulis kat tepi. Bagus. Setengah masjid saya tu jumpa tuan-tuan dia tulis kat depan. Yang tu saya tak apa setuju. Takut orang tak khusyuk. Allahu Akbar. Dibaca tulisan kat depan.
Alhamdulillah. Tok Imam baca Fatihah, dia diam. Tok Imam baca ayat lazim, dia tengok. Oh, yang ini fungsi masjid. Nampak tuan-tuan. Udah dia baca pula. Takut saya. Setengah orang dia letak senarai jawatan kuasa masjid. Dia letak tuan-tuan, letak kat depan sekali. Itu yang tak wajak. Tengok-tengok pemeriksa kira-kira kat depan. Lah, dia ke pemeriksa kira-kira, ya Allah. Tengok sembahyang boleh geleng kepala tuan-tuan bayang. Sebab tu masjid tu ni tenang, tak ada tulis-tulis melainkan gambar saya. Kan padamlah gambar tu. Lalu kita tengok pula gambar saya tu. Tuan Guru Ustaz, macam mana Ustaz wakaf ni Ustaz nak bagi yakin Ustaz? Sebab bila cerita sedekah ni Ustaz, dia perlukan keyakinan. Bukan semua orang mampu sedekah. Tafadhal Ustaz untuk yakinkan masyarakat kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar perkataan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah. Cuma orang faham sadaqallahul azim ni bila qari nak habis baca Quran. Bila sadaqallah itu nak habis dah katanya. Orang kita faham macam tu. Bila dengar khutbah, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Tu nak habis khutbah. Ya, eloklah masuk ke dalam gitu. Ini penyakit kita. Sadaqallah tu maknanya maha suci, maha benar kata-kata Allah yang maha agung. Kalaulah kata-kata Allah itu kita tak percaya, kita ragu-ragu, di mana iman kita? Perkataan siapa lagi yang kita nak percaya kalau bukan perkataan Allah? Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orang siddiq, orang yang benar, tak pernah bohong. Kalau perkataan Nabi kita tak yakin, perkataan Nabi kita tak percaya, perkataan siapa yang lebih kita nak percaya? Berapa banyak ayat dalam Quran menceritakan tentang bisnes. Bisnes itu apa? Bisnes yang paling untung siapa? Bisnes yang takkan rugi apa? Allazina yatluna kitaballah. Orang yang terlibat dengan pembacaan Quran. Kata Allah, mereka ini adalah orang yang berbisnes yang takkan bankrupt, yang terlibat dengan Quran. Takkan bankrupt, bayangkan kehebatan orang yang baca Quran. Masalah kita sekarang jarang baca Quran, yang rajin baca WhatsApp. Siang malam, pagi petang Facebook. Muka ni naik biru dah baca Facebook. Mata berpina. Sampai mana-mana pun dia tak cari Quran, yang dia cari wifi. Password berapa? Pergi tanya kat mamak, berapa nombor password? Pergi ke hotel bawah tu, berapa nombor wifi? Jarang tuan-tuan. Quran ada Quran. Allah. Bila dia tanya Quran, bila mati. Bila lah makcik baca Quran makcik? Makcik lah baca Quran tahun 98. Lama je makcik. Masa itu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada baca lah kata dia. Nunggu meninggal baru baca. Bila nak jadi untung? Orang yang paling untung ialah orang yang baca Quran. Yatluna kitaballah, yang berdamping dengan Quran. Apa benda yang nak buat, dia cek pada Quran. Maknanya benda tu mesti betul kalau dia ikut Quran. Kahwinnya betul, bisnes dia akan betul, pekerjaan dia akan betul, percakapan dia akan betul, tindakan dia akan betul, diamnya pun akan betul sebab dia berpandukan kepada Quran. Bila berpandu pada Quran, semua betul. Untunglah dia. Dapat pahala semua. Apa pasal kau buat macam ini? Quran cakap. Apa pasal kau tak buat? Quran tak bagi buat. Maka apabila kita ngikut kepada Quran tuan-tuan, kita adalah orang yang paling untung sekali. Sebab diam dapat pahala, bercakap dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Sebab kita menjadi ahlillah, orang Quran. Cuba kita cek diri kita. Adakah kita buat sesuatu ini tuan-tuan mengikut Quran ataupun tidak? Bila kita berpakaian, adakah pakaian kita mengikut Quran? Bila kita berfikir, bertindak, adakah kita akan mengikut Quran? Adakah Quran cakap macam ini? Tidak. Habis kenapa engkau buat? Engkau adalah orang yang paling rugi. Sudahlah berdosa, tak betul pula apa yang kau buat. Subhanallah. Yang kedua, apa dia manusia yang paling untung bisnes dia? Solat.
Apa Ustaz? Bunyi. Tu bunyi apa? Oh. Macam masjid ni ya. Baik tuan-tuan. Yang kedua, apa dia? Wa aqamus salah. Orang yang terlibat dengan solat. Subhanallah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, masjid tuan-tuan ni tak ada tulis-tulis apa ni. Bagus. Semua dalam hati. Semua. Semua. Setengah masjid dia tulis kat tepi. Bagus. Setengah masjid saya tu jumpa tuan-tuan dia tulis kat depan. Yang tu saya tak apa setuju. Takut orang tak khusyuk. Allahu Akbar. Dibaca tulisan kat depan. Alhamdulillah. Tok Imam baca Fatihah dia diam. Tok Imam baca ayat lazim dia tengok. Oh yang ini fungsi masjid. Nampak tuan-tuan. Udah dia baca pula tuan-tuan. Takut saya. Setengah orang dia letak senarai jawatan kuasa masjid. Dia letak tuan-tuan. Letak kat depan sekali. Tu yang tak khusyuk. Tengok-tengok pemeriksa kira-kira kat depan. Lah, dia ke pemeriksa kira-kira, ya Allah. Tengok sembahyang boleh geleng kepala dengan sembahyang. Sebab tu masjid tu bagi tenang, tak ada tulis-tulis melainkan gambar saya, kan padamlah gambar tu. Lalu kita tengok pula gambar saya tu.